Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Enkusia binti Rosli, nombor pelajar 2022-856-534. Dalam video pembentangan ini, kami akan berkongsi satu ideologi iaitu sekularisme. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan sekularisme. Sekularisme ia adalah fahaman yang paling awal muncul dalam dunia moden untuk menunjukkan sosial budaya sesebuah masyarakat. Fahaman ini telah mendapat sambutan yang amat baik di Eropah sehingga lahirnya golongan sekularisme. Sekularisme ini diperkembangkan dengan meningkatkan penjajahan bangsa Eropah iaitu pada abad ke-16 sehinggalah abad ke-17. Akhirnya fahaman ini dikembangkan bukan sahaja pada sudut politik tetapi pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Seterusnya mengenai sejarah sekularisme. Pada zaman gelap, kekuasaan kuasa gereja Katolik terhadap ilmu. Pada zaman Renaissance pula, ramai orang Eropah terutamanya jirannya negara iaitu Itali datang menuntut ilmu. Pada zaman gerakan Reformation, penentangan-penentangan penganut agama Kristian terhadap gereja Katolik, pemerintah yang tidak mencerminkan keagamaan. Akhir sekali iaitu Revolusi Perancis, salah satu revolusi politik dan sosial di Perancis iaitu daripada sistem monarki mutlak kepada sistem republik demokrasi. Seterusnya mengenai definisi sekularisme. Dari segi bahasa, Latin memanggil seculum. Bahasa Inggeris pula secular. Bahasa Arab ilmania. Bahasa Perancis laicite. Dari segi istilah pula, kamus Neo mengatakan semangat keduniaan atau aliran keduniaan satu kepercayaan bahawa agama dan pengurusan gereja tidak boleh melakukan campur tangan di dalam negara. Manakala Muhammad Al-Bahi mengatakan satu fahaman yang menganggap urusan keagamaan atau ketuhanan dan gereja tidak harus dicampurkan dengan urusan negara, politik dan pentadbiran. Akhir sekali mengenai rumusan, sekularisme adalah fahaman yang memisahkan agama dengan soal kehidupan duniawi serta menolak prinsip agama dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi bin Asa dari AD02. Seterusnya ialah sekularisme dari perspektif Islam. Ideologi sekularisme yang dibawa oleh orang Yahudi dan Nasrani ini merupakan fahaman negatif yang sengaja diadakan oleh orang kafir bagi menyesatkan orang Islam. Mereka menafikan segala urusan dunia dengan agama, menolak agama Islam dan Tuhan yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman sekularisme dapat dinilai dan diteliti dengan memberi tumpuan dalam perkara yang berkaitan agama. Seterusnya, pandangan ulama. Menurut Yusuf Qaradawi, faktor agama ialah mengenai ajaran Bible. Faktor pemikiran ialah penentangan gereja dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu. Seterusnya, menurut Muhammad Naqi Al-Attas, Kristian Barat adalah mangsa kepada ateisme di mana agama itu bertanggungjawab terhadap orang Barat gelap yang akan meragui agama Wahyu. Sekularisme akan merosakkan akidah agama Islam. Isu-isu semasa sekularisme bagi aspek pendidikan terbahagi pada dua iaitu sekatan material dan sekatan moral. Sekatan material ialah pengajian yang jauh dari penekanan agama Islam akan mendapat bantuan kewangan atau kemudahan fasiliti. Sekatan moral pula ialah memperlekehkan golongan penuntut agama dan tuan guru mereka dengan membezakan antara golongan guru agama Islam dengan guru subjek lain dengan cara yang disengajakan. Bagi aspek penulisan dan media massa, meliputi jutaan orang yang menonton, mendengar, dan membacanya, rancangan-rancangan televisyen, pengisian di dalam internet, majalah, komik, dan surat kabar mampu meruntuhkan akhlak seseorang, terutama generasi muda,
Hal ini mampu mempengaruhi minda masyarakat. Kedua, realiti media massa tidak membantu perkembangan nilai murni. Hal ini kerana rancangan-rancangan yang berunsurkan keganasan dan buli mampu mempengaruhi persekitaran dan sikap penonton. Bagi aspek yang terakhir, iaitu aspek undang-undang, golongan sekularisme akan memastikan undang-undang Islam tidak akan dirujuk jika melibatkan pemerintahan negara atau jenayah. Seperti di Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi, tetapi undang-undang Islam tidak digunakan pakai sepenuhnya kerana perlembagaan Malaysia dibentuk dari asas falsafah barat yang mengasingkan agama dari pemerintahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafiz Ahmad Yusof, pengaruh gereja Katolik dalam sekularisme. Dari konteks iman Kristian, sekularisme boleh mentafsirkan atau ditafsir sebagai proses pemisahan dan emansipasi seluruh ranah kehidupan manusia, menggambarkan sekularisme sebagai perkembangan masyarakat Eropah dan bentuk khusus dari modernitas. Jadi dari segi politiknya, sekularisme melahirkan konsep negara sekular yang ditandai dengan pemisahan antara agama dan negara, dan sekularisme bermaksud juga desakralisasi politik. Jadi secara ringkasnya, sejak daripada perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang menandai berakhirnya perang selama 30 tahun antara kelompok Protestan dan kelompok Rom, iaitu Katolik Rom, yang menghancurkan hampir seluruh Eropah, dan sekularisme mendapat nuansa daripada politik. Jadi sejak daripada saat ini, sekularisme juga berarti proses pengambilan harta kekayaan dan institusi-institusi milik gereja yang kalah perang oleh negara dan penggunaannya juga untuk kepentingan publik. Seterusnya, kuasa dan pengaruh Pope. Pengaruh Pope atau jawatan pemimpin paling besar di negara-negara Turki, Switzerland, Mexico dan Rome. Saya akan tumpukan kepada negara Rome, di mana Pope Gregory I adalah antara pengaruh yang terbesar di Empire Rome Timur. Dia juga dikenal sebagai Saint Gregory the Great, terkenal kerana menghasut misi berskala besar yang direkodkan pertama dari Rome. Dan misi Gregorian ni untuk menukarkan Anglo-Saxonnya sebahagiannya kepada Kristian. Jadi pandangan-pandangan tentang tulisan-tulisan Gregorian sangat beragam. Jadi seorang sejarawan kita pernah menyatakan di satu sisi Gregory ini merupakan seorang administrator yang cekap dan tegas, seorang diplomat yang terampil dan cerdas, seorang pimpinan yang kecakapan dan visi yang luar biasa. Namun di sisi lain, ia terkesan dari tulisan-tulisan sebagai seorang biarawan yang peristiwa utama dalam sejarah Katolik. Kita mulakan dengan zaman apostolik, di mana gereja mula-mula diketuai oleh 12 Rasul Yesus yang memulakan kerja-kerja mubalik untuk menukarkan orang Yahudi ke agama Kristian di berbagai daerah, terutamanya di Mediterranean dan juga Mid East. Seterusnya adalah zaman Antinicene. Tempoh ini merupakan tempoh yang menandakan pemisahan yang semakin kuat dari gereja Kristian yang baru dilahirkan dari budaya Yahudi dan penyebaran agama Kristian ke Eropah Barat, rantau Mediterranean dan juga timur berhampiran. Di bawah pimpinan Irenaeus, struktur asas gereja Katolik telah disediakan. Sistem pemerintahan cawangan serantau di bawah arahan mutlak dari Rom ditubuhkan. Penyewa dasar Katolik telah diformalkan yang juga melibatkan pemerintahan mutlak. Maharaja Romawi Konstantin menyalahkan agama Kristian dan juga pada tahun 330 beliau telah memindahkan ibu kota Rom ke Konstantinopel untuk meninggalkan gereja Kristian menjadi kuasa pusat di Rom. Jadi pada tahun 590, di sinilah tahun di mana Pope Gregory memulakan pengaruhnya, di mana gereja Katolik terlibat dalam usaha meluaskan untuk menukar umat pagan ke agama Katolik. Okey. Dan ini bermula masa kuasa politik dan ketenteraan yang besar dikawal oleh Paus Katolik. Tahun seterusnya, di mana tahun atau zaman perpecahan Timur Barat yang besar menandakan pemisahan rasmi cabang Katolik dan Ortodoks Timur Gereja Katolik. Persitan bermula di Gereja Katolik percubaan untuk menindaskan golongan bid'ah agama dan menukar mereka yang bukan orang Kristian.
pelbagai bentuk penyelidikan yang kuat dan ia kekal selama beberapa ratus tahun sehingga awal tahun 1800 dan akhirnya menyasarkan orang-orang Yahudi dan juga Islam untuk menukar serta mengusir bid'ah dalam gereja Katolik. Jadi seterusnya yang akhir sekali adalah zaman reformasi kaum Katolik, di mana ia bermula untuk satu tempoh. Assalamualaikum, nama saya Nur Syairah binti Muhammad Khir. Saya akan membentangkan tentang perkembangan sekularisme dalam Islam. Perkembangan Islam sejak ia diturunkan sehingga kini telah menimbulkan pelbagai istilah termasuk sekularisme. Perkara ini sebelum ini tidak diketahui dalam Islam kerana Islam merupakan agama yang tidak mengenali politisasi dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga merupakan ajaran yang pelbagai dimensi dengan ijtihad sebagai prinsip pergerakan. Sekularisme dalam Islam menunjukkan individu yang mempercayai fahaman sekular iaitu jika seorang muslimin lebih cenderung kepada demokrasi sekular moden dan memisahkan agama dan negara iaitu membawa maksud yang bertentangan dengan fahaman Islam. Mereka kebiasaannya masih mengamalkan Islam secara pribadi tetapi tidak setuju dengan penguatkuasaan undang-undang syariah. Terdapat banyak bangsa yang menyokong atau yang mengamalkan konsep sekular ini sama ada dalam Islam atau sebaliknya, iaitu keberadaan Muslim di negara yang mengamalkan konsep sekularisme. Sesiapa yang mempercayai atau mengamalkan fahaman sekularisme mendakwa bahawa undang-undang Tuhan sesuai sewaktu ia diwahyukan dan tidak sesuai lagi pada zaman kini. Okey, seterusnya, perkembangan dari segi kebebasan. Pada zaman atau era yang semakin maju sekarang ini, semua manusia atau masyarakat mahukan hak kebebasan yang sama rata, terutamanya kebebasan dalam membuat sesuatu keputusan atau perkara. Bagi mereka itu adalah hak asasi manusia dengan sentiasa merasakan bahawa diri mereka benar. Dari sudut ini kita dapati bahawa mereka-mereka yang berfikiran terlampau terbuka malah membawa kepada kesan yang lebih buruk kadang-kadang. Contohnya kebebasan dalam berpakaian, memilih agama, menyokong perkara seperti homoseksual iaitu LGBT dan lain-lain. Ini menyebabkan pemikiran generasi yang akan datang teruk dipengaruhi pengaruh sekularisme ini. Okey, seterusnya perkembangan dari segi media sosial. Sekularisme yang semakin meluas di negara kita melalui media sosial dapat dilihat melalui televisyen iaitu drama dan juga filem yang tidak lagi ditapis, menjadi tontonan umum pada zaman sekarang. Malahan daripada aplikasi TikTok yang semakin meluas pada zaman sekarang ini juga mengakibatkan pergaulan yang terlalu bebas dan juga tidak menjaga batas antara lelaki dan juga perempuan yang semakin berleluasa. Langkah mengatasi sekularisme dalam Islam ialah perkara ini haruslah diterapkan melalui pendidikan awal bermula dari kanak-kanak. Pendidikan hendaklah berteraskan daripada Al-Quran dan Al-Sunnah yang disasari dengan prinsip tauhid dan mengesahkan Allah. Hal ini kerana gagalnya meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai suatu perkara penting di dalam pendidikan akan membawa kepada kegagalan untuk membentuk sasiah Muslim yang komited dengan tuntutan agama. Bermula dari ajaran di rumah sehinggalah di sekolah, semuanya memainkan peranan yang agak penting dalam masyarakat yang semakin membangun pada zaman sekarang ini. Seterusnya, pada era yang semakin maju kini, media sosial adalah platform yang sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat pada zaman sekarang, terutamanya generasi muda. Seperti yang kita dapat lihat, pengaruh sekularisme pada masyarakat melalui media sosial semakin berleluasa. Dengan ajaran yang dibuat oleh negara luar yang menerapkan kebebasan untuk memilih pasangan sama jantina, amat tidak sihat untuk generasi yang akan mendatang. Malahan pada cerita atau filem kanak-kanak juga ada dimasukkan unsur-unsur sekularisme. Kita sebagai umat Islam haruslah memandang enteng dengan perkara ini, dengan cara memperbanyakkan menghantar perkara yang lebih mendekatkan masyarakat dengan agama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum kepada Ustazah. Sekarang saya akan menyampaikan tentang kesan-kesan sekularisme. Terdapat banyak kesan sekularisme yang berlaku, tetapi saya hanya mengkhususkan kepada beberapa kesan tersebut, iaitu antara aspek pemikiran, sosial, politik, ekonomi, perundangan dan pendidikan. Aspek pemikiran, seperti juga di dunia lain, ia juga turut melemahkan keimanan dan mengoyangkan akidah.
serta keyakinan terhadap kuasa Allah, keraguan terhadap Rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran, serta pembalasan qada dan qadar, menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran barat. Pemikiran umat Islam di sini semakin hari semakin rapuh dan memandang soal agama hanyalah semata-mata soal ritual saja. Bagaimana kita boleh tafsirkan suasana sebegini? Saya bagi contoh dalam majlis agama seperti ceramah, sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya, kita dapati imej dan syair Islam begitu dijaga. Namun pada waktu yang sama, di luar daripada sebagi itu, Islam tidak lagi diikuti, malah aurat kembali dibuka. Sebaik saja syarahan ataupun ceramah ataupun kelas agama telah tamat. Selanjutnya, bagi aspek sosial pula, perubahan perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak, gaya hidup, pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibat keruntuhan moral dan akhlak berleluasa serta gejala-gejala seperti dada, arak, AIDS, lesbian, homoseks, dan bosia semakin berleluasa peningkatannya. Aktiviti-aktiviti sosial kini telah dikelaskan kepada aktiviti agama dan aktiviti bukan agama. Bagi aspek ekonomi pula, terdapat dua bentuk sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan halal dan haram, keadilan sosial, perkhidmatan serta kebajikan masyarakat. Negara kita sebenarnya sudah jauh melangkah ke hadapan berbanding dengan negara-negara lain di dunia apabila sistem perbankan Islam kita menjadi contoh bagi seluruh sistem perbankan Islam di dunia. Namun, elemen sekular yang memisahkan keduanya ataupun sifat dualisme masih wujud apabila sistem perbankan yang berteraskan riba juga masih diteruskan di dalam negara kita. Politik barat tertanam di dalam jiwa umat Islam seperti fahaman kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan lain-lain. Kaedah memisahkan aspek politik daripada tugas ulama-ulama ataupun mengasingkan politik daripada masjid menjelaskan lagi pemikiran umat Islam hari ini betapa sekulisme terlalu kuat menghantui pemikiran mereka. Pengasingan ulama-ulama di masjid dan ahli-ahli politik di parlimen dengan jelas mendokong ideologi sekulisme dan menolak fahaman Islam yang meletakkan Islam sebagai cara hidup yang merangkumi keseluruhan aspek kehidupan, termasuklah politik, ekonomi dan sosial. Malah Rasulullah SAW dahulu menjadikan masjid sebagai pusat keseluruhan aktiviti-aktiviti. Dan akhir sekali ialah corak sistem pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral sistem pendidikan negara. Ditusun daripada para prah persekolahan sehingga kepada peringkat tinggi mengambil dasar sekular. Ini terjadi apabila aliran sekolah sudah ditetapkan oleh kerajaan sama ada aliran agama ataupun bukan aliran agama. Hal ini perlu dikaji. Apakah yang dimasukkan dengan aliran bukan agama? Pengajian subjek-subjek umum di sekolah digubal menggunakan idea-idea barat yang tidak disepatukan dengan pemikiran Islam. Dan hasilnya, pemikiran umat sedikit sebanyak sebati dengan kenyataan bahawa pendidikan aliran agama bukan lagi aliran agama adalah terasing dan terpisah.